Sebenarnya, menurut seorang penganalisis politik, pemerhati politik yang paling saya percayai, beliau mengatakan bahwa Zahid Hamidi dan Najib Tun Razak pada ketika ini sebenarnya dalam keadaan paling terdesak. Orang yang paling terdesak dalam politik Malaysia pada hari ini, menurut saya adalah Zahid Hamidi dan Najib Tun Razak. Mereka punya masa semakin suntuk. Mereka punya peluang semakin kecil. Mereka perlu bekerja keras, mereka perlu bekerja lebih berganda-ganda lagi, dan mereka perlu bekerja dengan lebih cepat dan segera lagi. Sebelum kita teruskan ulasan pilihan petang ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk ulasan kali ini. Najib dan Zahid semakin terdesak. Terlepas ke mereka, peluang keemasan PRU 15. Baik, sebelum itu, jangan lupa trademark kepada channel ini. Bongkar jangan tak bongkar sampai terlonde ulasan tanpa sempadan kita juga ini. Haha. Baik. Sebenarnya menurut seorang pemerhati politik yang amat dipercaya di Malaysia, beliau mengatakan memang usul boleh disampaikan oleh Ismail Sabri kepada Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong pada bila-bila masa. Beliau, yaitu yang Perdana Menteri, mempunyai hak kuasa untuk mengusulkan pembubaran parlimen pada bila-bila masa. Beliau mempunyai kuasa dan dari segi undang-undang sah beliau boleh mengusulkan. Namun, ramai orang tidak tahu bahwa Ismail Sabri Yaakob mempunyai had kuasa dalam pembubaran parlimen. Pembubaran parlimen hanya boleh berlaku sekiranya diperkenankan oleh yang di Pertuan Agong. Bermakna kuasa terakhir kepada pembubaran parlimen dan memberi laluan kepada pilihan raya adalah yang di Pertuan Agong. Dua perkara ini berbeza, pembubaran parlimen dan memberi laluan kepada pilihan raya, dua perkara yang berbeza sebenarnya yang ramai tidak tahu. Menurut pemerhati politik ini, mungkin Agong boleh, Baginda yang di Pertuan Agong boleh membuat atau memperkenankan pembubaran parlimen. Tapi pada masa yang sama yang di Pertuan Agong juga boleh untuk tidak memperkenankan pilihan raya. Jadi apa yang ada pilihan untuk di Pertuan Agong? Pertama, yang di Pertuan Agong, Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong boleh memperkenankan pembubaran parlimen pada bila-bila masa, tetapi Baginda Tuanku juga boleh untuk menghalang berlakunya pilihan raya kerana beberapa faktor, antaranya supaya mengelakkan rakyat tidak terjebak dengan kancah politik dan tidak terjebak daripada penularan COVID-19, mengelak daripada berlakunya COVID-19. Selain daripada COVID dan daripada rakyat terjebak dalam kancah politik yang tidak stabil ini, Baginda juga boleh memikirkan tentang kos pilihan raya yang sepatutnya boleh digunakan untuk pembangunan dan untuk memajukan rakyat. Jadi Baginda boleh memilih untuk menghalang pilihan raya ini daripada berlaku. Itu perkara pertama yang Baginda Tuanku boleh lakukan. Jadi persoalan sekarang, kalau Baginda Tuanku tidak memperkenankan pilihan raya diadakan, kalau dibubar, jadi macam mana? Apa yang perlu dibuat? Mudah saja. Malaysia sudah pernah lakukannya, yaitu antara dua yang boleh kita lakukan atau yang di Pertuan Agong boleh memperkenankan dua perkara ini pula. Pertama, Baginda boleh melantik seorang Perdana Menteri interim. Ini pada pendapat saya Baginda boleh melakukannya kerana sudah pernah berlaku sebelum ini apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad dilantik sebagai Perdana Menteri interim dan tidak ada pilihan raya diadakan pada waktu peralihan kuasa dalam langkah Sheraton. Kamu masih ingat? Waktu itu sebenarnya boleh saja Tuanku yang di Pertuan Agong memperkenankan bukan saja pembubaran parlimen, tetapi juga memberi laluan kepada pilihan raya umum. Tetapi Baginda Tuanku tidak memberikan laluan itu. Kedua, sudah berlaku juga Baginda tidak juga memperkenankan pilihan raya
ketika Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan. Dan Muhyiddin sebenarnya berhak menasihati yang di Pertuan Agong untuk buat pilihan raya kalau Muhyiddin Yassin berniat atau mahu pilihan raya itu diadakan. Namun Muhyiddin Yassin tidak mengambil langkah tersebut. Dan selain daripada melantik Perdana Menteri interim, Tuanku yang di Pertuan Agong juga sebenarnya boleh melaksanakan apa yang pernah berlaku satu ketika dahulu dalam negara kita yang berjaya menstabilkan politik Malaysia, yaitu menubuhkan Mageran. Kamu pasti masih ingat apa itu Mageran. Mageran menggantikan pentadbiran parlimen yang dibubar sementara. Jadi ini boleh dilakukan oleh Baginda yang di Pertuan Agong, yaitu boleh memperkenankan pembubaran parlimen pada masa yang sama melaksanakan pentadbiran Mageran. Selain daripada Mageran, Baginda Tuanku juga boleh mengambil langkah yang paling bagus pada pendapat saya, yaitu melaksanakan dan mengisytiharkan darurat politik. Ini pernah dibuat di Sarawak apabila berlaku sebenarnya perlu dilakukan pilihan raya negeri Sarawak. Tetapi oleh kerana pada waktu itu adanya COVID-19 yang sedang menular, maka diisytiharkan darurat. Jadi ini pun boleh dibuat ketika parlimen dibubarkan dan diperkenankan oleh yang di Pertuan Agong. Membuat darurat politik. Sekiranya option ini diambil oleh yang di Pertuan Agong, aku mau tanya kamu sekarang, siapa yang akan kena cedok, siapa yang akan kena game checkmate, siapa yang game over? Adakah Ismail Sabri yang akan game over, ataupun Muhyiddin Yassin, ataupun Anwar Ibrahim Pembangkang, ataupun Zahid dan Najib? Anda tolong jawab dalam ruangan komen pada pendapat Anda, siapa yang tercedok kalau yang di Pertuan Agong tidak memperkenankan pilihan raya kerana memikirkan kesejahteraan rakyat. Aku fikir tepatlah seperti yang diulas oleh Regi Jesse Ritaudin di dalam laman webnya, di dalam web pribadinya yaitu The Third Force. Beliau mengatakan ini adalah antara pilihan yang boleh dilakukan oleh Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong. Dan aku pun setuju apa yang dikatakan oleh Regi Jesse bahwa ini akan menyebabkan Zahid Hamidi dan Najib Tun Razak kehabisan masa permainan dan mereka tidak akan dapat apa-apa dan mereka akan kena checkmate, mereka akan game over dan gigit jari. Tidak berlaku pilihan raya dan mereka hanya akan dilihat lebih kepada mahu segera pilihan raya kerana kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi sekarang apa yang akan berlaku kita tunggu nanti. Dengar-dengar menurut Regi Jesse Ritaudin, Ismail Sabri Yaakob mungkin akan mengusulkan pembubaran parlimen kepada yang di Pertuan Agong pada Rabu ini, yaitu waktu berjumpa ataupun menghadap Baginda. Apakah itu akan berlaku? Kita pun tidak tahu. Kita tunggu saja apa yang akan berlaku. Adakah langkah Sheraton 2.0 akan berlaku seperti yang pernah berlaku di sebuah hotel makan sarapan kali ini. Kita jumpa lagi. Sebelum itu sila tinggalkan komen Anda. Bongkar jangan tak bongkar, ulas jangan tak ulas, ulas tanpa sempadan, bongkar sampai terlondeh. Kita jumpa lagi. Bye-bye.